أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Imam Ibn Sunni daripada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma min sabahin yusbihul ibadu illa munadi yunadi subhanal malikil quddus. Artinya, tidaklah setiap pagi yang dilalui oleh para hamba kecuali ada seorang malaikat berseru, subhanal malikil quddus, maha suci Allah. Tu subhanal malik, raja, maha suci raja, al-quddus, yang maha suci. Baik, seterusnya katanya dalam riwayat Imam Ibn Sunni disebut dengan lafaz illa sarakha sarikhun ayyuhal khalaiq sabbihul malikal quddus. Artinya, kecuali seorang malaikat berseru, wahai sekalian makhluk, bertasbihlah kamu kepada raja yang maha suci. Jadi berpandukan kepada hadis ini, walaupun hadis ini dikatakan dhaif oleh sebahagian daripada ulama. Jadi kita pada waktu pagi kita baca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Baik, seterusnya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbaha wa idza amsa rabbi Allah tawakkaltu alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. لا إله إلا الله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ثم مات دخل الجنة. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi dan petang hari mengucapkan, jadi dia buat amalan pagi dia baca, petang dia baca benda Rabbi Allah tawakkaltu alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illallahul aliyyul azim ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, Tuhanku adalah Allah pagi petang, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala suka, Allah Subhanahu wa ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih apabila hamba saat itu mengaku Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Kerana apabila seorang hamba mengatakan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dia mengaku dengan mulut yang lahir daripada hati, maka ketika itu hamba itu telah menzahirkan ubudiyahnya, kehambaannya. Hamba itu tidak sombong kerana dia telah mengaku dengan mulutnya bahawasanya Allah adalah Tuhan dia. Dia teringat semua kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dia. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Aku berserah kepadanya. Tiada Tuhan yang patut disembah selain dia. Kepadanya aku berserah diri. Allah, tengok makna tu. Dialah Tuhan pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha tinggi lagi maha agung.
Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi orang yang baca pagi petang serta dia memahami makna, serta dia menghayati makna, insya-Allah akan ada perasaan redha dengan segala apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab dia setiap pagi, setiap petang dia baca benda, setiap apa yang berlaku, apa yang Allah Ta'ala kehendak berlaku, apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak tidak berlaku. Dia ulang semua, dia faham semua, dia ulang semua. Maka akhirnya akan lahir redha dengan segala ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Sama ada benda tu manis ataupun pahit, sama ada benda tu suka ataupun duka, sama ada benda tu baik ataupun tidak, sama ada sihat ataupun sakit, maka dia akan redha. Kerana dia setiap pagi, setiap petang dia kata masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui, aku meyakini bahawa Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa, dan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Baik. Wa a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Katanya kemudian meninggal dunia. Dia bila dikata pagi petang dia wa amal, lepas tu dia meninggal dunia, pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Pasti dia akan masuk syurga. Baik. Seterusnya kami riwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Anas bahawa Rasulullah bersabda, "Ay'ajizu ahadukum an yakuna ka Abi Damdam?" Qalu, "Wa man Abu Damdam ya Rasulullah?" Qal, "Kana idza asbaha qal, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi lak, fala yashtimu man syatamah, wa la yadhlimu man zalamah, wa la yadhlimu man darabah." Artinya, mampukah salah seorang daripada kamu menjadi seperti Abu Damdam? Siapa yang di kalangan kamu mampu untuk jadi seperti Abu Damdam? Mereka bertanya, siapakah Abu Damdam? Jadi bermakna Abu Damdam bukanlah sahabat yang dikenali oleh sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Abu Damdam, tetapi tidak dikenali sebagaimana dikenalinya Abu Bakar, dikenalinya Umar, dikenalinya Uthman. Macam kita semua ahli jemaah masjid kita ni, ahli jemaah masjid kita ni, bukan semua orang yang kita kenal belaka, ada juga orang yang kita tak kenal. Ada orang kenal belaka. Kalau tu imam, tok bila, pengurus tu dah seorang yang orang kenal belaka dah. Tapi ada juga di kalangan ahli jemaah ni orang tak kenal. Baik, begitu juga sahabat Rasulullah, ada orang tak kenal. Tetapi orang yang tidak dikenali kadang-kadang tidak dikenali oleh orang lain, tapi dikenali oleh kekasih Allah. Kerana ada satu sifat yang istimewa pada dia, tidak ada pada orang lain. Sebagai contoh Abu Damdam, sebenarnya hak tu hak yang kita nak. Memang kita di kalangan kita memang kita nak lah kita dikenali oleh masyarakat. Memang manusia nak kan. Antara benda hak yang disukai oleh kita apabila orang pakat kenal belaka kita, atau antara benda hak yang sesuai dengan diri kita. Tetapi sebenarnya benda tu hanya kecil. Apa hak yang kita nak adalah kita ni dikenali oleh para malaikat, kita dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, biarlah manusia tidak mengenali kita, namun kalau para malaikat mengenali kita sudah cukup untuk kita. Apa guna kalau manusia mengenali kita, manusia sanjung kita, tetapi kita tidak dikenali oleh para malaikat? Apa guna? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mampukah salah seorang daripada kamu seperti Abu Damdam? Mereka bertanya, siapakah Abu Damdam wahai Rasulullah? Baginda menjawab, dia adalah orang yang pada pagi hari mengucapkan. Dia orang ni amalan dia pagi-pagi dia ucap ni, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi lak, fala yashtimu man syatamah, wa la yadhlimu man zalamah, wa la yadhlimu man darabah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku. Dia wahab tu, aku telah memberi diriku dan kehormatanku kepadamu ya Allah. Aku telah memberi diriku dan kehormatanku kepadamu ya Allah. Maka jangan pernah ada orang yang mencelanya, menganiayainya dan memukulnya. Baik, dia telah menyerahkan diri dia kepada Allah dan kehormatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Katanya
Kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abu Darda radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 marrat kafahu Allah ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhirah." Allah hebatnya. Sesiapa yang setiap hari pada pagi dan petang hari mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca sebanyak 7 kali. Dibaca sebanyak 7 kali setiap pagi dan setiap petang 7 kali. Bukan banyak sangat. Bukan mesti doa tahtiqat jadah. Lam-lam jalan je baca. Tapi yang lebih berkesan apabila ketika kita baca, kita faham makna yang kita baca, itu lebih berkesan. Makna dia hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah Ta'ala bagiku, tiada Tuhan yang patut disembah selain dia, aku berserah kepadanya, dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Baik, sebanyak 7 kali nescaya Allah akan mencukupkannya daripada segala yang membuatnya resah daripada urusan dunia dan akhirat. Benda-benda yang dia inginkan, sama ada urusan dunia ataupun akhirat, Allah Ta'ala mencukupi untuknya. Allah baca ni je, bukan banyak kan? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali pagi, 7 kali petang. Kita rasa memang dak dang sampai sini kita baca start daripada awal kita azkar sampai sini rasa dak dang nak buat belaka. Memang dak dang nak buat belaka. Ni banyak lagi ni. Banyak lagi ni. Jadi apabila kita faham, kita baca kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, tiba-tiba kita dengar sebahagian daripada sahabat kata lagu mana? Kana Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah menyebut Allah pada setiap detik. Oh, kita faham sungguh maksud dia Rasul menyebut Allah Ta'ala, ingat kepada Allah setiap saat, setiap detik ni. Allahu Rabbi, kita banyak ni dah sampai separuh lagi, suku sampai kedok lagi. Kita rasa dah dah kita nak amal belaka. Memang dah. Memang dah. Allahu Rabbi. Tapi kita buat sekadar yang kita sempat. Dan pernah kita cerita beberapa kali, dan kita ulang beberapa kali perkataan Imam Nawawi pada muqaddimah kita ni. Dia kata lagu mana? Apabila sampai kepadamu tentang kelebihan sesuatu amalan, beramallah walaupun sekali, agar mu termasuk di dalam ahli kepada amalan tersebut. Setiap amalan ada ahli dia. Amalan ni ada ahli dia, amalan ni ada ahli dia. Agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan tersebut, kita beramal walaupun sekali. Tetapi benda yang kita nak amalkan setiap hari, hak tu kita pilih sekadar yang kita mampu. Kerana Allah Ta'ala tidak jemu, melainkan apabila kita jemu, barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jemu. Dan sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah adwamuha wa inqal, benda yang dilakukan secara berkekalan walaupun sedikit. Jadi benda yang kita nak buat amal setiap hari sampai kematian ni, aku nak tinggal dah sampai kemati. Okey, buat sekadar yang kita mampu. Baik, jangan kita tengok ketika kita segar saja, tapi kita tengok juga ketika kita tak segar. Baik. Cuma hak yang amalan-amalan yang kita sampai ni fadilat dia gini, kelebihan dia gini, kelebihan dia gini, buat walaupun sekali agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan tersebut. Seterusnya kata dia, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Imam Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif. Dia hadis dhaif, dia berbeza dengan hadis maudhu', hadis palsu. Jadi kita tidak boleh sama di antara hadis palsu dengan hadis dhaif. Hadis dhaif hanya tidak cukup syarat hadis sahih, tetapi tidaklah sampai kepada perawi dia adalah perawi pendusta. Tidak sampai kepada tahap tu. Sebab itulah hadis dhaif apabila ada penyokong dan penguatnya, maka diterima hadis dhaif. Hadis dhaif tapi ada penyokong. Dia kalau dalam istilah, kalau kita belajar dalam ilmu hadis, kalau ada syawahid, ada mutaba'at, itu istilah-istilah dia. Takutlah dengar je. Ada syawahid, ada mutaba'at, cakap mudah-mudah, ada penyokong, sama ada penyokong daripada sudut sanad ataupun daripada sudut matang yang lain, maka hadis itu menjadi kuat. Hak dhaif naik kepada hasan li ghairi. Ada perbincangan dia. Imam Nawawi adalah seorang ulama hadis, dan Imam Nawawi antara ulama hadis yang cukup berhati-hati
dalam mengeluarkan hadis. Maksudnya dalam meriwayatkan hadis dia cukup berhati-hati. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah disebut juga hadis dhaif. Hadis dhaif tidak menjadi masalah, boleh kita beramal selama mana dia tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah syarak. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim al-Mu'min ila ilayhi al-masir wa ayat al-kursi hina yusbih hufidha bihima hatta yumsi wa man qara'ahuma hina yumsi hufidha bihima hatta yuslih." Kalau cakap kita mendirok, kalau muna ayat pendinding baca hak ni. Adakah orang biasa nak ayat pendinding? Ada ke ayat pendinding? Sebab dia, sebab adik kita kena histeria, takut buat kita. Okey, ada tak ayat pendinding? Okey, ni di antara ayat pendinding. Baik, sesiapa yang membaca Hamim surah Al-Mu'min. Di surah Al-Mu'min lain daripada surah Al-Mu'minun. Dia guna surah Al-Mu'min. Di surah Al-Mu'min, maksud surah Al-Mu'min ni adalah surah Al-Ghafir. Kita dalam Quran ada surah Al-Ghafir. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim ghafiriz dhanbi qabilit tawb ghafiriz dhanbi wa qabilit tawb syadidil iqabi dzil taul. Itu dipanggil surah Al-Ghafir. Di surah Al-Ghafir yang masyhur di tempat kita, surah Al-Ghafir sebenarnya dia ada beberapa nama. Antara nama dia adalah surah Al-Mu'min. Surah Al-Ghafir dia ada 5 nama. Yang pertamanya dipanggil surah Ghafir kerana dalam surah tersebut Allah Ta'ala sebut tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dhanbi. Allah Ta'ala, Al-Quran ni diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampun dosa. Ada perkataan ghafiriz dhanb. Sebab itulah dinamakan dia sebagai surah Ghafir, dan dinamakan juga dia sebagai surah Ghafiril Mu'min. Dinamakan juga dia sebagai surah Al-Mu'min kerana dalam surah Al-Ghafir ada menceritakan tentang orang beriman daripada keluarga Firaun. Sedangkan dalam surah lain tidak disebut cerita tersebut secara jelas. Dan dinamakan juga dia sebagai Hamim Al-Mu'min. Dinamakan juga dia sebagai surah At-Taul kerana dalam permulaan surah dia ada sebut Dzil Taul. Allah Ta'ala yang mempunyai ataupun yang memberi kurniaan ataupun anugerah dan nikmat kepada hamba-hambanya. Baik, maksudnya sesiapa yang membaca surah Hamim Al-Mu'min, dibaca start daripada awal surah Al-Ghafir hingga ilaihil masir, hingga kepada ilaihil masir. Maksudnya ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga daripada surah Al-Ghafir. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzil taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Itu maksud dia. Dia baca situ, lepas tu dan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada pagi hari dia baca 3 ayat daripada surah Al-Ghafir, lepas tu baca ayat kursi pada pagi hari. Nescaya dia dilindungi dengan sebab kedua ayat tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala melindungi dengan sebab dia membaca kedua ayat tersebut sampai petang hari. Allah Ta'ala melindungi dia, Allah Ta'ala jaga dia, dia berada dalam penjagaan Allah, dia ada dalam perlindungan Allah sehingga sampai kepada waktu petang. Dan sesiapa yang membaca keduanya pada petang hari, nescaya akan dijaga dengan keduanya, dengan sebab keduanya. Allah Ta'ala jaga dia dengan sebab dia baca 2 ayat tersebut hingga pagi hari. Jadi kalau baca pagi, baca petang, maksudnya dalam sehari semalam tu dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya, inilah sejumlah hadis yang kami maksudkan huraiannya. Kiranya hadis ini cukup bagi orang yang mendapat taufik daripada Allah. Orang yang mendapat taufik, mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengurniakan kepada dia kemampuan dalam melakukan ketaatan, hadis-hadis itu cukup untuk dia. Baik, kita hendaklah bermohon kepada Allah yang Maha Agung agar memberi kita taufik untuk mengamalkannya dengan segala bentuk kebaikan. Ya, kita tidak mampu untuk beramal kalau tidak ada taufik daripada Allah. Apabila ada taufik daripada Allah, benda yang berat kita rasa ringan. Tapi kalau tak ada taufik daripada Allah, benda yang ringan rasa berat mengenang. Dan kita yakin
ahli jemaah kita yang duduk dalam surau ataupun masjid pada malam ni merasai perkara tersebut. Kadang-kadang benda yang berat kita rasa mudah je kita nak buat. Tapi kadang-kadang benda yang ringan, Allah Rabbi, warna berat, warna payah duk fikir-fikir apa jadi gini. Oh, rupanya ada benda aku makan tak kena. Oh, rupanya ada aku melakukan maksiat tak kena. Siapa benda yang ringan dia rasa berat. Tapi kadang-kadang benda yang berat kita rasa ringan. Sebab itulah kita mengharapkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik dalam melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Seterusnya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Talq bin Habib, dia berkata, seseorang telah mendatangi Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah, dan mengatakan, wahai Abu Darda, wahai, baca bahasanya baca dia bahasa bumi jadi bahang bumi dulu dah ingat dah bahasa Arab. Wahai Abu Darda, dia kata, rumah kamu sudah terbakar. Abu Darda menjawab, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukannya dengan doa yang aku dengar daripada Rasulullah. Siapa yang mengucapkannya pada pagi hari, nescaya tidak akan ditimpa bencana hingga petang. Dan siapa yang mengucapkan pada petang hari, nescaya tidak akan ditimpa bencana sampai pagi. Tengok Allah mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bina anta akhiduna. Kita ambil anta akhidin, sadar anta akhidun, waktu akhidun dah sadar, bukan akhidin, kena anta akhidun binasiyatiha. Baik, dia ambil baca walaupun ada bagi. Dia sebenarnya bahasa Arab, setiap kalimah tu dia ada kaedah dia. Setiap kalimah kita baca, setiap kalimah tu bukan ambil semata-mata baca, bukan ambil tengok bagi saja, tengok bagi, bukan ambil dalam pada ni ada kaedah. Ada kaedah. Bapa baca Allahumma, bapa baca anta, bapa baca Rabbi. Dia ada kaedah mereka ni. Dia bahasa Arab begitu. Kalau orang belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, anta dipanggil mubtada, akhidun khabar. Khabar hukum dia adalah rafa', mesti kena baca bagi depan. Tak boleh baca anta akhidin, tak boleh, salah. Baik. Kena baca kan wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Artinya, ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Kepadamu aku berserah diri, dan engkaulah Tuhan pemilik arasy yang agung. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Aku mengetahui bahawa Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa, dan bahawa Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan diriku sendiri. Diri kita ada kejahatan ni, maka kita minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita sendiri, dan daripada kejahatan segala sesuatu yang berjalan, yang merangkak di atas muka bumi, iaitu dabbah. Dabbah ni binatang yang merangkak, yang engkau menentukan nasibnya. Asal mana akhirun, yang memegang ubung-ubungnya, maksudnya mu yang kawal dia. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Baik, diriwayatkan dari jalur yang lain daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan daripada diriwayatkan dari jalur yang lain daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan daripada Abu Darda. Di sana disebutkan berkali-kali seorang datang kepadanya dan berkata, lihatlah rumahmu, ia telah terbakar. Dia menjawab, tidak akan terbakar, kerana aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu hadhihi alkalimati wa dzakara hadhihi alkalimat lam yusibhu fi nafsihi wa la malihi syai'un yakrahu. Ketika kamu rumah terbakar, dak bakar. Rumah terbakar, dak bakar. Rumah terbakar, dak bakar. Allah, benda kita nak faham ni, kita kena faham setiap benda yang datang daripada Rasulullah,
yang datang daripada Rasul secara sahih, maka kita kena yakin perkara tersebut. Kita kena yakin perkara tersebut. Kita pada hari ini sebenarnya bukan orang kita tidak mengetahui amalan-amalan tertentu yang datang daripada Rasul dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Bukan tidak tahu. Ada orang tahu. Tetapi selagi tidak cukup benda yakin dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu selagi hak yang tidak cukup. Cuba kita tengok benda yang Abu Darda nak ajar kepada kita. Bila orang khabar kepada dia, rumah mu terbakar, tak bakar. Rumah mu tak bakar. Nak kata mana? Orang kata bakar, dia kata tak bakar. Sebab dia, sebab aku yakin. Benda aku yakin tak akan bakar. Sebab aku yakin benda yang Rasul sebut benar. Sebab Rasul khabar kalau orang baca benda ni tak akan bakar rumah dia. Allahu Rabbi. Cuba tengok. Dan memang sungguh, memang tak bakar sungguh. Baik. Hari ini aku telah mengucapkan dia. Kemudian dia berkata, mari kita lihat. Dia pun berdiri bersama dengan yang lainnya. Setibanya di rumah, mereka melihat sekeliling rumah tersebut telah terbakar, sementara rumahnya tidak berlaku apa-apa sedikit pun. Tengok. Yakin dia. Lagu mana tahap yakin dia? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya zikir pagi Jumaat. Allah, alhamdulillah esok kita pagi Jumaat esok. Ni panggil benda. Panggil buka pintu je lalu dah. Hak yang kita nak belajar malam ni boleh amal lalu esok. Buka pintu je lalu dah. Baik. Ada ayah pergi mana dah? Esok makan lalu dah. Kalau ingatlah. Kalau ingat nasi dagang, nasi lemak, pakai rendang kau pagi Jumaat. Okey. Zikir pagi Jumaat. Seluruh zikir yang dibaca pada hari yang lain juga dibaca pada hari Jumaat. Okey, hak tu jelas. Hak yang kita nak cerita, hak yang dibaca tadi ni tu samanya pada hari-hari mana termasuk hari Jumaat. Cuma anjuran untuk banyak berzikir dan berselawat kepada Rasulullah menjadi lebih kuat pada hari Jumaat jika dibandingkan dengan hari yang lain. Kerana hari Jumaat adalah sayyidul ayyam, penghulu kepada hari-hari. Katanya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man qala sabihata yaumil jum'ati qabla salatil ghadah, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat, ghafara Allahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahr." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari Jumaat sebelum solat subuh dia mengucapkan dia, sebelum solat subuh dia baca ni, Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia boleh baca dua. Al-hayyul qayyum boleh baca, al-hayyal qayyum boleh baca. Okey, kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Baik, orang yang belajar ilmu tata bahasa Arab dia faham. Ada tersebut beberapa video yang mengatakan tak betul baca Al-Hayyul Qayyum, kena baca Al-Hayyal Qayyum. Sebenarnya hak yang kata tak betul tu dia tak betul. Sebenarnya hak yang kata tak betul tu dia tak betul. Daripada segi tata bahasa Arab boleh, dan daripada sudut riwayat ada dua. Hamba apabila sampai video tersebut kepada hamba, ada orang kata, "Ustaz, macam mana ni video ni?" Ada orang kata, orang-orang tertentu yang kata tak boleh baca Al-Hayyul Qayyum. Baik. Maka hamba tengok daripada sudut tata bahasa Arab tak ada masalah. Dibolehkan. Boleh baca Al-Hayya, boleh baca Al-Hayyu, boleh baca Al-Qayyuma, boleh baca Al-Qayyum. Daripada sudut tata bahasa Arab. Satu. Yang pertama, yang keduanya kita tengok pula daripada sudut riwayat. Dia daripada sudut tata bahasa Arab lepas tu yang keduanya daripada sudut riwayat. Bagaimana riwayat? Baik, ternyata setelah daripada mengkaji, ternyata ada riwayat Al-Hayya Al-Qayyuma dan ada riwayat Al-Hayyu Al-Qayyum. Daripada sudut tata bahasa Arab boleh dua, daripada sudut riwayat boleh dua. Cuma hak yang masyhur kena baca Al-Hayya Al-Qayyuma, hak tu hak yang masyhur. Tapi kalau baca Al-Hayyul Qayyum, hak tu tak ada masalah. Hak dalihnya baca Al-Hayyul Qayyumi. Itu tak boleh. Maksudnya tak boleh, dia salah daripada sudut tata bahasa Arab. Tapi tak sakit perut pun kalau baca Al-Hayyul Qayyumi dah sakit perut. Cuma salah daripada sudut tata bahasa Arab. Kalau silap bagi sakit perut, sudah dah, memang tak boleh baca langsung. Baik, dah. Cuma salah daripada sudut tata bahasa sahaja.
Katanya maksud dia benda astagfirullah. Astagfirullah mudahnya aku memohon keampunan daripada Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup. Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendiri, yang maha berdiri dengan sendiri, dia tidak berhajat kepada perkara yang lain. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. 3 kali je sebelum subuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Maka benda yang didapat, nescaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allah cikat dia. Dia sebenarnya sebelum kita sembahyang subuh, lebih-lebih lagi pada waktu sahur, hak tu tempat hak yang hak yang dituntut kita perbanyakkan beristighfar. Antara tempat yang dituntut kita perbanyakkan istighfar adalah ketika waktu sahur. Baik, lepas tu masuk je subuh, sebelum daripada sembahyang subuh, boleh kita baca 3 ni, khususnya pada hari Jumaat. Baik, esok bangun awal kan. Belam-belam tunggu tu imam nak sembahyang tu, belam-belam mari ingat astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau bila 3 kali. Baik. Seterusnya kata dianjurkan untuk memperbanyakkan doa pada hari Jumaat sejak mula terbit fajar hingga tenggelam matahari, dengan harapan dapat menepati waktu dikabulkannya doa. Ya, dalam pada hari Jumaat kata Rasul ada satu saat yang mana tidak bertepatan doa hamba pada saat tersebut, melainkan Allah Ta'ala akan memperkenankan doa. Bila Allah Ta'ala lebih mengetahui waktu mana, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan di antara Asar dan Maghrib. Kalau penduduk Syam khususnya bersebut penduduk Syria, dia akan fokus berdoa di antara Asar dengan Maghrib, kerana dia melihat doa pada ketika itu jelas diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil benda mujarrab. Dipanggil benda mujarrab lah. Bahasa Arab dipanggil mujarrab, ataupun kita kata bahasa kita mujarrab, bahasa Arab asalnya mujarrab. Dan hamba dengar ni daripada guru hamba cerita begitu. Kalau di negara Syam, khususnya di negara Syria, ada hajat-hajat besar, maka dia akan tumpu lepas daripada asar, bermula asar lagi sehingga maghrib, doa. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katanya ada banyak perbezaan pendapat tentang waktu dikabulkannya, tentang dikabulkannya doa pada hari Jumaat. Satu pendapat mengatakan setelah terbit fajar dan sebelum terbitnya matahari. Pendapat lain mengatakan setelah terbit matahari. Pendapat lain mengatakan setelah tergelincir matahari. Pendapat yang lain mengatakan setelah waktu asar. Ada pendapat lagi menyatakan selain waktu-waktu tersebut. Yang sebenar, bahkan paling benar daripada yang lain adalah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari daripada Rasulullah, bahawa waktu tersebut adalah waktu antara duduknya imam di atas mimbar hingga salam dalam solat. Baik, ini disebut dalam hadis riwayat Muslim. Cuma sebenarnya dalam menetapkan waktu mana berlaku khilaf. Baik di kalangan ulama, kerana melihat hadis berbeza. Ada hadis kabur lagu ni, ada hadis kabur lagu ni, ada hadis kabur lagu ni. Tapi antara hak yang amat diharapkan Allah Ta'ala memperkenankan doa adalah ketika khatib berada di atas mimbar. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zikir ketika matahari terbit. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari terbit membaca, Alhamdulillahilladzi jallalana al-yawma 'afiyatan wa jaa'a bisyamsi min madla'iha. Allahumma asbahtu ashhadu laka bima shahidta bihi li nafsik wa shahidat bihi malaikatuka wa hamalatu 'arshika wa jami'u khalqik أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولو العلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك اللهم أصلح لي
dinil ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ishati wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Maksudnya dia, artinya segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kurnianya kepada kami hari ini dan mendatangkan matahari daripada tempat terbitnya. Kalau pak malam tunggu matahari tak terbit, susah kita. Wah, dia dah terbit lagi matahari ni. Terbit matahari itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Mai setahun dah terbit matahari, susah kita. Susah setahun dah terbit matahari. Baik. Ya Allah, aku melewati pagi ini seraya bersaksi dengan apa yang engkau bersaksi dengannya untuk dirimu. Benda yang bersaksi untuk dirimu, aku bersaksi dengannya. Dan berikut penyaksian para malaikatmu, para pemikul arasmu dan seluruh makhlukmu. Sesungguhnya engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau, yang selalu bertindak adil. Tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau, yang maha mulia lagi maha bijaksana. Catatlah penyaksianku ini setelah penyaksian para malaikatmu dan orang-orang yang berilmu. Ya Allah, engkaulah assalam, darimulah keselamatan dan hanya kepadamulah dia kembali. Aku memohon kepadamu wahai Zat yang maha mulia lagi maha agung, agar engkau kabulkan doa-doa kami dan engkau luluskan keinginan kami, serta agar engkau mencukupkan kami daripada makhluk yang engkau cukupkan dia daripada kami. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pembimbing urusanku, perbaikilah duniaku yang di sana aku hidup, dan perbaikilah akhiratku yang di sanalah tempat kembaliku. Baik. Setengahnya kami meriwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Kalau kata mauquf, ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, kita ada istilah hadis marfu', kita ada istilah hadis mauquf, kita ada istilah hadis maqtu'. Tiga dua. Marfu', mauquf, maqtu'. Yang mana hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, pengakuan daripada Rasulullah, tu yang dinamakan sebagai hadis marfu'. Kalau hadis mauquf adalah perkara yang disandarkan kepada sahabat, perkataan sahabat, perbuatan sahabat, itu dipanggil hadis mauquf. Manakala hadis maqtu' adalah apa yang disandarkan kepada tabi'in dan mereka yang selepas daripada tabi'in. Baik, itu istilah dia. Jadi apabila dikata secara mauquf, ni adalah perkataan sahabat, perkataan Abdullah bin Mas'ud, bahawa dia memerintahkan seseorang untuk menunggu terbitnya matahari. Ketika orang tersebut memberitahu kepadanya bahawa matahari telah terbit, dia suruh orang tengok, kalau matahari keluar ke boy, gitulah maksudnya. Bila matahari itu keluar, baik. Ketika orang tersebut memberitahu kepadanya bahawa matahari telah terbit, dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yawm wa aqalana fihi atharatina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hari ini kepada kami dan memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Okey, zikir ketika matahari naik segala. Tengok, cuba bayangkan ada belaka. Rasanya kalau orang puang pakai amal hak ni tak ada dah, nak cakap hal orang lain. Dalam kan kita kata orang puang saja, orang lelaki pun sama. Tak ada dah nak cakap hal lain, nak cakap wan ni. Ada semua zikir-zikir. Tak ada dah. Tak ada, memang tak ada dah. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Amr bin Abasah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma tastaqillu syamsu fayabqa syai'un min khalqillahi ta'ala illa sabbaha Allah azza wa jalla wa hamidah illa ma kana min asy-syaitani wa a'ta'i bani adam fasa'altu an a'ta'i bani adam faqal syirarul khalq. Baik, artinya tidaklah matahari naik segala. Maksudnya tidaklah matahari tinggi. Dia kata naik segala, tinggi dah matahari. Tidaklah matahari naik segala. Dan di sana terdapat makhluk Allah Ta'ala, di sana terdapat makhluk Allah Ta'ala kecuali ia akan bertasbih kepada Allah dan memujinya Allah Ta'ala. Naik matahari tak ada pun makhluk Allah melainkan pakat bertasbih dan memuji Allah. Kecuali syaitan. Kecuali syaitan dan keturunan anak Adam yang bengis. Aku bertanya tentang keturunan Adam yang bengis. Beliau menjawab, makhluk-makhluk yang jahat.
Jadi anak Adam hak yang dak pakai, kalau cakap kita anak Adam hak yang dak pakai je, hak yang tidak bertasbih dan memuji Allah selepas daripada matahari naik. Baik. Setengahnya zikir setelah matahari tergelincir hingga waktu asar. Telah berlalu penjelasan tentang zikir-zikir yang dibaca apabila seorang memakai pakaian, keluar rumah, masuk tandah, keluar daripada tandah, ketika berwudu, ketika hendak pergi ke masjid, ketika sampai di pintu masjid, ketika berada dalam masjid, ketika mendengar azan dan iqamah, doa antara azan dan iqamah, zikir ketika hendak berdiri solat, bacaan dalam solat dari awal hingga akhir, dan zikir setelah solat yang mencakupi semua solat. Dianjurkan pula untuk memperbanyakkan zikir dan ibadah yang lain setelah matahari gelincir. Ini disebabkan hadis yang kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi daripada Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum waktu zuhur dan mengucapkan innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Baik. Artinya ini adalah waktu pintu-pintu langit dibuka. Oleh sebab itu aku ingin pada waktu tersebut amal solehku naik ke sana. Sebab amal soleh diangkat naik. Jadi naklah pada waktu pintu-pintu langit terbuka, amal soleh dia naik ke sana. Sebab itulah dia sembahyang sebanyak 4 rakaat Rasulullah. Dan dianjur pula agar banyak berzikir setelah waktu zuhur kerana luasnya. Kerana luasnya kan panjang kan waktu zuhur. Firman Allah Taala wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi, petang dan pagi. Pakar bahasa Arab mengatakan bahawa al-ashi adalah waktu antara gelincir matahari hingga terbenam. Imam Abu Mansur Al-Azhari mengatakan al-ashi dalam bahasa Arab artinya waktu antara gelincir matahari hingga terbenam. Dalam Quran Tuhan kata wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar, hendaklah kamu bertasbih dengan memuji Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Jadi daripada zuhur sampai matahari terbenam, maka perbanyakkan bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya zikir setelah asar hingga matahari terbenam pula. Telah berlalu penjelasan tentang zikir-zikir yang diucapkan setelah solat zuhur. Zikir-zikir tersebut juga dibaca setelah solat asar. Memperbanyakkan zikir pada waktu asar hukumnya sunnah muakkadah, kerana solat asar adalah salatul wusta. Di sana ada sembahyang al-wusta. Dalam Al-Quran Allah Taala kata lagu mana? Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hendaklah menjaga sembahyang fardu 5 waktu. Itu makna as-salawat. Lepas tu mu kena jaga juga sembahyang wusta. Maksud dia sembahyang wusta, ulama-ulama kaji benda sembahyang wusta sebenarnya. Di sana ada beberapa pandangan. Antara pandangan yang disebutnya adalah semuanya pandangan berpandukan kepada hadis. Sebahagian kata sembahyang asar, sembahyang wusta. Sebahagian kata sembahyang subuh. Ada beberapa pandangan ulama berpandukan kepada hadis-hadis yang berbeza. Baik, di sana pandang sebahagian ulama mengatakan sembahyang wusta adalah sembahyang asar. Allah Ta'ala ketika suruh kita jaga sembahyang fardu 5 waktu, lepas tu jaga sembahyang wusta, maksudnya jaga sembahyang asar. Sedangkan sembahyang wusta saat itu termasuk dalam sembahyang fardu 5 waktu adalah kerana nak memberi peringatan kepada kita betapa pentingnya menjaga sembahyang tersebut. Dia kita kalau kita kabur secara umum, masuk dah semua orang, tiba-tiba kita kabur pula secara khusus, ia menunjuk benda itu adalah benda mulia. Begitu dalam penggunaan bahasa Arab. Kita contoh ginilah, kita contoh. Apa pun dah contoh juga sebelum daripada di sini. Kita kabur, lepas daripada ni semua yang ada atas masjid ni, pergi kedai makan belaka kita pakat makan order, lepas tu bayar diri lah. Okey. Kita kata contoh. Kita kata gitu. Lepas tu termasuklah benda tu imam ustaz tu pakat pergi belaka lah. Jadi tadi kita kabur orang atas masjid tu sebenarnya merangkumi ustaz tu, imam merangkumi belaka. Tapi kita kabur pula kali kedua. Itu dipanggil benda kita kabur secara umum, lepas tu kita kabur secara khusus. Kenapa kita sebut dia secara khusus sedangkan dia masuk juga dalam keumuman tadi? Kerana dia adalah golongan yang mulia. Oleh kerana mulianya sembahyang ini, sehingga Allah Ta'ala sebut pula setelah daripada Allah Ta'ala sebut as-salawati, sembahyang fardu yang 5 waktu.
maka oleh kerana mulianya sembahyang asar, maka mulia juga amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba setelah daripadanya. Baik. Seterusnya kata dia, kerana solat asar adalah salatul wusta menurut pandangan segolongan ulama terdahulu dan terkini. Demikianlah juga disunatkan untuk memberi perhatian lebih kepada zikir pada waktu subuh. Kedua pendapat ini, solat asar dan subuh adalah pendapat paling tepat dalam melaksanakan solat wusta. Maksudnya solat wusta hak mana? Hak yang tepatnya, okey, pandangan pertama solat asar, pandangan yang kedua adalah solat subuh. Okey, disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan zikir setelah solat asar dan lebih banyak lagi pada waktu senja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Maksudnya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Subhanallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik. Itu makna bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut, dan dengan tidak menguatkan suara pada waktu pagi dan petang, dan kamu janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Jadi bermakna untuk menjadi diri kita tidak termasuk dalam golongan yang lalai, maka kita kena ingat kepada Allah, kita kena sebut pada pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar." Maksudnya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu pada waktu petang. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli daripada mengingati Allah dan daripada mendirikan solat dan daripada membayarkan zakat. Mereka takut suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang, itu hari kiamat. Sebab tu dia duk jaga berzikir, walaupun dia duk kerja siang malam, sibuk siang malam kerja, tetap dia jaga sembahyang, dia keluar zakat, dia berzikir kepada Allah. Sebab tu takut tu hari akhirat akan dia. Baik, pada penjelasan sebelumnya telah diterangkan bahawa yang dimaksudkan dengan al-asalu, al-asal atau al-asal sebab dalam al-Quran ada bil ghudwi wal asal, adalah waktu antara asar dan maghrib. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung pada minggu-minggu akan datang, terus sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.